Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So kita akan sambung bincang. Kita sekarang berada di soalan 7 chapter 5.1. Okay, so untuk soalan D, kita ada integration of 4 square root of 3 tolak 8x dx. Okay, so yang mana 4 tu kita boleh letak kat luar. So maka dia jadi 3 tolak 8x kuasa 1/2 dx. Okay, so dan kita akan terus menggunakan kaedah substitution lah. Okay, so kita ada U, kita ada 3 tolak 8x dan du dx kita ada negatif 8. So kita akan dapat dia sebagai du per negatif 8 is equals to dx. So du per negatif 8 tu sebenarnya adalah negatif 1/8 lah. Okay, mungkin kalau nak tukar kat sini siap-siap pun boleh, adalah negatif 1/8 du is equals to dx. Okay, so sekali lagi untuk integration by substitution kita akan menggantikan semua dalam sebutan u. So kita dah ada 3 tolak 8 ni dah ada dah, iaitu u. Okay, dan dx ni dah ada dalam sebutan u, iaitu negatif 1/8 du. So and then baru kita buat penggantian. Okay, sekali lagi nama pun penggantian. We must change everything in terms of u. So kita ada sekarang ni soalan dah jadi 4, integrate of u kuasa 1/2 dan dx sekarang dah jadi negatif 1/8 du. Yang mana negatif 1/8 tu adalah constant kan. Kita boleh letak dia pindah kat depan lah. So jadi negatif 4/8. So integrate of u kuasa 1/2 du. Alright, so negatif 4/8 boleh simplify lagi. So maka dia akan jadi negatif 1/2 dan integrate lah u kuasa 1/2 tu. So dapatlah u kuasa 3/2 per 3/2. Okay, so tambah juga dengan c. And then kita simplify kan. So kita akan dapat dia sebagai negatif 1/2 which is dia akan jadi 2/3. Okay, u kuasa 3/2 tambah c. So 2 dan 2 ni boleh simplify kan. Dan final answer barulah kita masuk balik yang u tadi tu yang dah let tu kan. Apa dah tadi? Kita ada 3 tolak 8x. Okay, so 3 tolak 8x kuasa 3/2 tambah juga dengan c. Okay, so bila kita dah buat soalan integrations by substitution dengan banyak so kita boleh nampak dah pattern soalan dia tak lari jauh, dia lebih kurang je macam tu. Okay, soalan yang seterusnya, soalan E pula. So soalan E dia letakkan dx tu dekat atas tu kan. So dx perkan dengan 1 tolak 3x kuasa 4. So sebenarnya soalan macam ni pun ada juga yang pelajar tak mampu nak tafsir dia, yang mana pelajar tak pandai baca dia. So actually sebenarnya dx tu kita boleh letakkan dekat tempat yang hujung lah, tempat asal iaitu 1 per 1 tolak 3x kuasa 4 dan dx jadi macam ni. Okay, so yang mana lepas tu kita akan teruslah naikkan dia 1 tolak 3x kuasa negatif 4 dx. Ni memang lebih kurang je dengan soalan D ni. Okay, so teruslah buat substitution lah. So u kita ada 1 tolak 3x again. So du dx kita ada negatif 3 susunkan. So du per negatif 3 adalah sama juga dengan dx. Okay, sekali lagi konsep integration by substitution kesemua mesti dalam sebutan u ini dah ada, iaitu u, dan dx sekarang dah jadi du per negatif 3 lah. Okay, so yang mana bila kita buatkan integration maka dia jadi integrate u kuasa negatif 4 dx sekarang dah jadi du per negatif 3. So seperti yang dalam soalan D tadi pun, so per negatif 3 tu berarti kita ada negatif 1/3 lah kat depan. Okay, integrate lah u kuasa negatif 4 du. So bila kita integrate ni maka dapatlah dia sebagai negatif 1/3 u kuasa negatif 3 per negatif 3 tambah c. Jangan lupalah negatif 4 tambah 1 dia tak jadi negatif 5 So dalam exam ataupun pelajar dia itu antara mistake pelajar, dia salah tambah kat situ kan. So basically bila kita simplify kan maka dapatlah 1/9 u kuasa negatif 3 tambah c. Okay, so and then kalau nak positifkan u dulu pun boleh, jadi u kuasa 3 letak kat bawah ni, and then masukkan balik lah u tadi tu which is 1 tolak 3x. So maka kita ada 1 tolak 1/9
1 tolak 3x, kuasa 3 tambah juga dengan C. So actually dia punya process of integration ni dah lebih kurang sama je dengan soalan D tadi. Okay, so soalan yang terakhir untuk video ni kita ada dx iaitu square root of 3 tolak 4x, 3 tolak x. Okay, so kita ada so kita ada dx integration of, so kita ada untuk soalan F integration of dx, so perkan dengan 3 tolak x, square root of 3 tolak x. So ni sama je actually, dia akan lalui proses yang sama. So kita akan buatkan integration of 1 per 3 tolak x. Buatlah step by step kan. Ada pelajar kalau skip ni dia akan blur, dia akan confuse. Bila buat step by step dia okey je sebenarnya kan. So saya amat meraihkan golongan pelajar yang sentiasa buat step by step. So bila kita baca solution tu kita dapat follow dia punya sequence, tak ada yang skip so kita ada integrate of 3 tolak x kuasa negatif 1 per 2 dx. So sama je proses dia kan. So u adalah 3 tolak x. So du dx kita ada negatif 1. So kita ada negatif du is equals to dx lah. Alright, so sekarang dia dah jadi integration of u kuasa negatif 1 per 2 dan dx sekarang dah jadi du, so letak negatif kat depan. Okay, so bila kita integratekan maka dia akan jadi sebagai u kuasa 1 per 2 per 1 per 2 tambah c. So c tu nak letak nak letak nanti pun tak apa kan, so saya nak sambung kat sini je. So maka bila kita simplify kan dapatlah jawapan dia sebagai integrate of equal to negatif 2 u kuasa 1 per 2. Saya nak tukarlah jadi square root balik kan, tambah c. Okay, so maka dapatlah jawapan dia sebagai tukar balik dalam sebutan x, 3 tolak x tambah juga dengan c. Okay, so ini saja dalam video kali ini. So kita akan sambung lagi bincang soalan integration soalan 8 yang mana ramai pelajar komplain. Okay, so kita tengok.